Hai, nama saya Arnold Syong dan kumpulan kita mencapai soalan-soalan yang guru kita diberikan. So, pertamanya soalan yang guru kita diberikan adalah pengembangan sains dan teknologi telah memudahkan komunikasi dan perhubungan antara masyarakat pada hari ini. Ia juga membantu memudahkan masyarakat menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap etik tertentu. So, dalam topik ini, kita dapat mendapat dua soalannya. Yang pertama, apakah kesan fenomena ini terhadap kesepaduan sosial? Kedua, bagaimana konsep etika dalam menggunakan teknologi maklumat menjadi platform ke arah mewujudkan kesepaduan sosial? So, dalam soalan-soalan ini, kita akan menjawab kemudian. Soalannya ialah apakah kesan fenomena ini terhadap kesepaduan sosial? Perkembangan dan pemudahan teknologi akan memberi peluang kepada semua kumpulan etnik untuk mereka mempunyai lebih banyak peluang untuk bercakap apa yang mereka nak cakap secara bebas. Selain itu, sebab semua orang mempunyai peluang untuk bercakap dengan bebas, maklumat yang salah juga akan tersebar dengan lebih mudah. Pada hari ini, sains dan teknologi sudah memudahkan komunikasi antara masyarakat. Kesan fenomena ini telah terhadap kesepaduan sosial ini kerana fenomena ini akan memunaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat ini. Sebab, media sosial guna salah akan menyemarakan perasaan saling mencurigai antara kaum, iaitu juga akan membentuk sara antara raya. Selain itu, masyarakat juga akan menerima kesan yang negatif, seperti maklumat yang sensitif atau artikel yang tidak logik. Jadi, kita harus analisa sendiri selepas baca maklumat dari media sosial untuk melelakkan kes penyebaran maklumat palsu berlaku. Selamat pagi, nama saya Supeni. Perkembangan sains dan teknologi telah membawa pelbagai kemudahan kepada masyarakat. Sebagai contoh, kerajaan boleh menyebabkan pelbagai iklan atau bahan yang berkaitan dengan perpaduan antara etnik-etnik. Ini membolehkan masyarakat boleh memahami adab resam etnik masing-masing. Namun, demikian ia juga membawa banyak kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya generasi muda dan kanak-kanak yang terlebih guna tanpa memahati ibu dan bapa. Misalnya, salah tafsir maklumat dalam platform sosial media. Generasi muda terutamanya kanak-kanak muda terpengaruh dengan maklumat yang tidak lengkap dan dipaparkan dalam internet. Secara keseluruhan, perkembangan sains dan teknologi dapat memberi banyak maaf kepada masyarakat jika digunakan secara waras oleh semua pengguna. Terima kasih. Penggunaan teknologi maklumat ialah sebagai sumber maklumat yang amat penting kepada masyarakat. Penggunaan teknologi maklumat boleh dijadikan alat yang pengaruh dalam bidang pendidikan, penyebaran ilmu, pengetahuan dan maklumat berkaitan ekonomi dan sukan. Dengan itu, penggunaan teknologi maklumat digunakan dengan meluas dini hari kerana kebolehnya memberikan maklumat yang cepat dapat melalui mesin pencari web seperti Google, Baidu dan Yahoo. Oleh itu, penggunaan teknologi mampu meningkatkan taraf sosial seseorang individu melalui penerimaan maklumat terkini dan penggunaan peralatan moden dan terkini. Seterusnya, negara dapat dijalankan dengan berjayanya tanpa sebarang halangan yang mampu menggugat kestabilan ekonomi dan politik negara. Jadi, penggunaan teknologi maklumat di negara ini memiliki peranan besar yang mampu membentuk satu masyarakat negara yang berkualiti mindahnya. Nama saya Aaron Tiong. Saya akan membincangkan bagaimana konsep etika dalam menggunakan teknologi maklumat menjadi platform ke arah menunjukkan kesatuan sosial. So, media sosial adalah sebagai daripada hidup kita. Kita tidak boleh hidup tanpa media sosial. Oleh itu,
kita perlu ambil serius tentang isu pendidikan seperti ini. Kita perlu mewawarkan etika menggunakan media sosial ini di seluruh negara. Malah kita boleh mendidik rakyat meneruskan televisyen, radio dan surat khabar secara berterusan. Sebaiknya ibu bapa, guru dan kedua-kedua agama juga berperanan memupuk nilai murni dalam menggunakan laman sosial media dengan baik sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Pertama, media harus mengambil inisiatif untuk campur tangan dalam acara awan konflik sosial. Konflik sosial biasanya mencermah sebagai berbahagian kumpulan yang terdedah dan berkuasa. Dalam acara ini, media harus menggerakkan maklumat yang berwibawa dengan tetap dan segera, menggunakan kuasa faktor dan logik untuk menghapuskan perkara negatif. Yang kedua, kerajaan boleh menggunakan media untuk mencari gabungan yang baik antara cadangan nasional dan kepentingan awam. Berunding dialog dengan kumpulan berkepentingan yang berbeza dalam masyarakat untuk mempromosikan dudukan kerajaan dan kepentingan awam. Yang akhirnya, media boleh merancang aktiviti sosial kerana ia boleh memastikan perhatian orang ramai terhadap isu awan, mengalahkan pembentukan muafakat sosial dan menyatukan rakyat hati. Selamat pagi, nama saya Om Wikang. Hari ini saya nak cakap tentang etika menggunakan media sosial. Nombor 1, menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Nombor 2, usahakan untuk menjebak hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Nombor 3, hindari membuat ataupun menyebarkan konten negatif yang mengandungi sara, iaitu suku, agama dan ras, serta pornografi. Nombor 4, memeriksa kebenaran informasi yang diterima sebelum disebarkan. Last sekali, jangan terlalu mengumbar informasi yang bersifat peribadi. Terima kasih. Ini adalah presentation kita.